Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, siapa tengah live sekarang? Kita nak borak-borak sikit pasal pengalaman. Assalamualaikum. Cek lagu sekejap. Hai Kak Siti. Dah okey ke belum tu? Dah sihat? Sakit perut kenapa ya Kak? Waalaikumsalam. Kak Siti sihat tak tu? Cari nasyid sikit. Hai Faizal. Okey, alhamdulillah sihat dekat Siti. Risau kita orang. Ya, kita nak dengarkan sikitlah nasyid. Okey, malam ni saja nak share tentang pengalaman macam-macam pengalaman kan. Cerita sikit tentang pengalaman masa sihat. Hai Bismi, Assalamualaikum. Nak cari sekejap. Hai Faizal, sihat ke tu? Apa dia? Boleh. Ada lagi yang dalam tu. Yang sekotak sekali penuh tu ada. Nama banyak ke? Cuba tengok yang dalam kotak tu, box biru tu. Hai Bismi, sihat? Yang bawah tu. Mana pula? Okey. Mana yang lain? Faizal dah makan ke? Ada lagi. Muka tak letak apa-apa pun. Malah nak tajak-tajak. Okey, hari ni kan sajalah nak cerita pengalaman semasa kita sakit dulu. Kalau dikira kan lama sebenarnya tersakit ni. Ambil lah. Ambil lah. Okey, pengalaman masa pertama kali demam. Hai Kak Ima, Assalamualaikum. Okey, pertama kali demam masa apa ni? Masa tu dah jam 4. Ingat lagi?
Abah bawa pergi klinik. Masa tu memang kita demam yang batuk tak berhenti. Lepas tu sampai satu tahap tu doktor cakap dengan abah kita kan, kita pun dengar je. Ayatul, Assalamualaikum, share tu, lama tak jumpa. Okey, jadi bila abah dengar je pasal paru-paru berair ni kan, dia memang sangkut paut lah dengan sakit asma, sakit semput, sakit yang kata kalau kena je memang susah nak bernafas. Tak apa Kak Ima, sama-sama. Terima kasih. Okay, tolong share. Kita kongsi-kongsi je rasa-rasa pengalaman masa kita sakit dulu. Dengar tak suara? Okey tak? Jelas tak? Malam ni macam kontrol suara. Tak nak mengikut sangat. Atul, sihat ke tu? Itulah kan, bila orang kata apa, asma ni dia banyak peringkat sebenarnya. Ada orang tu dia tak berapa nak teruk. Ada orang sakit dia macam macam saya pernah tengok, macam yalah, macam saya sendiri sakit, anak sendiri pun sakit kan. Memang tahap kita orang kena ni memang orang kata tak boleh buat main lah. Kita sendiri ada pengalaman, kita merasai macam mana bila nak bernafas tu susah, bila batuk tu sampai orang kata kita punya paru-paru tu bila kita nak bernafas sampai tidur pun bunyi tu macam bunyi macam ni. Kalau orang yang pernah tahulah pengalaman dengan orang-orang yang sakit asma ni, dia akan bunyi tu sampai macam berdengung macam tu, macam bingit lah dengannya sebenarnya. Okey, lepas tu kan masa darjah 4 tu kena sekali. Okey, lepas tu memang setiap kali bila demam je memang kena urut. Kan dulu asal urut je lah pun. Kan mak tengok kita demam je, mak urut. Okey, lepas tu jadi kita pun macam nak makan apa-apa, kita jadi tersekat lah, tak boleh nak makan macam-macam kan. Macam kita tengok orang makan aiskrim, kita pun kadang-kadang teringin nak makan aiskrim. Lepas tu memang dulu kan nak makan aiskrim tak boleh, tembikai tak boleh. Kalau dulu budak-budak kan suka kalau balik sekolah je singgah kedai kan. Ada satu kedai tu memang dia jual jeruk-jeruk yang macam jeruk betik, jeruk asam kan. Kita tengok pun terliur je kan. Test sekali makan ni. Memanglah asal makan sikit walaupun sekeping lah. Kita ni biasalah budak kan, mencuba walaupun dah dilarang, dah kata jangan makan, lagi kita nak cuba. Bila makan tu mulalah nafas tu rasa sempit, rasa macam kata kalau nak tarik nafas tu, nak bercakap pun susah. Memang dengan batuk ni yang tak berhenti. Sebab pengalaman adik-beradik yang memang majoritinya semua takut makan ubat. Kakak saya yang sulung, dia pun kalau macam batuk memang batuk yang memang susah nak baik. Tapi sekarang tu lah masing-masing alhamdulillah lah, semua dah kira okey lah kan. Kak Imah pernah dengar. Tapi memanglah Kak Imah kalau bila tahap sampai dia punya batuk tu sampai memang kita bunyi tu macam macam tu. Tapi dia lagi nyaring. Tapi jadi itulah, nak tidur memanglah susah. Okey, lepas tu setiap kali kalau dah macam tu, tak nak memang kena pergi bawa hospital ke klinik ke kan. Lepas tu hisaplah nap, hisap kan, bila kita kena sedut gas bagi ruang udara, bagi paru-paru yang sempit tadi tu dia bagi inilah, bagi ruang udara tu mengembang semula lah. Jadi bolehlah bernafas. Jadi tak boleh sejuk apa semua.
Itulah kan, memang asal kena je, mak cepat-cepat urut. Oh, anak saudara kat Kuantan ni ada penyakit ni. Itulah Kak Emma dah bagi dah, try dah. Bagi dia cuba sendiri. Hai Kak Aida. Memang selalu kena ambil nap. Sebab macam saya dulu jarang juga lah ambil nap. Cumanya mak pantau, makan memang kena, makan kena jaga. Assalamualaikum Cik Na. Sihat Kak Aida. Waalaikumsalam. Itulah kan, sebab kita ada pengalaman sakit. Lepas tu kebetulan pula Allah uji kita. Anak sendiri pun ada juga sakit yang sama. Jadi bila kita tahu sakit tu, susah nak bernafas tu, memang nak tak nak kita pun memang kena jaga dia lah. Memang bila dia kena, kita mulalah gelisah. Memang susah nak tidur. Memang nak kena, kata apa, nak tunggu dia lena, kita tidur. Nanti tahu-tahu dia memang bila dia tidur pun, kita tertidur, kita akan boleh dengar tau dia punya bunyi nafas dia tu. Cara nafas dia tu memang dengan apa, dada berombak, memang akan itulah. Memang kita tidur pun memang tak lena, memang akan berjaga. Itulah kan. Jadi dulu mak kita dah susah jaga kita, jadi Allah bagi kita rasa pula jaga anak sendiri yang sakit yang sama. Alhamdulillah Cik Na, syukur sangat. Sebab memang mula-mula kalau nak fikirkan balik kan, boleh ke baik kan, boleh ke baik. Sebab macam-macam dah juga kita cuba kan, cuba tu, cuba ni, cuba tu, cuba ni. Memang orang kata setiap kali sakit, sampaikan dulu setiap bulan 2 kali saya kena pergi urut. Sebabnya nak elakkan itulah demam. Sebab bila kita kerja kadang-kadang bila macam contohlah kalau sekolah kan, kalau zaman dulu, yelah macam sebelum COVID ni kan, asal cuti je selepas kita naik sekolah, pasti kita akan kemas kelas dengan habuk apa semua. Memang saya pantang, tak kira lah kemas rumah ke kemas buku-buku yang kita nak ganti. Contoh anak tukar tahun kan, kita akan ganti buku tulis ke buku untuk yang tahun depannya kan. Masa tu memang main habuk apa semua, sekejap je memang akan semput. Tapi bila itulah kan, bila Allah dah jumpakan dengan si Mary ni, saya rasa macam ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah, sangat-sangat rasa macam, yelah macam tak percaya pun ya, tapi yelah Allah nak bagi kita sihat kan. Kita pun banyak melalui pengalaman bila anak sakit dah ward, sampaikan masa Izzah tu sakit, dia terpaksa pakai nap yang kena pump sendiri tu. Sampaikan dia sendiri pun dah boleh buat sendiri. Sebab dia kalau yang kanak-kanak tu dia bagi pump dengan dia punya corong dia tu. Jadi kita ajar dia, setiap kali rasa macam tak selesa, bila dia kata paru-paru dia laju, nafas laju, nanti dia pun pump lah sendiri. Tapi itulah kalau macam saya dulu, sebelum ni tak pernah pun lagi pakai yang macam tu. Cumanya memang kita pergi klinik, nap dekat klinik. Okey, lepas tu kalau macam dulu kan, bila kita demam je, memang selera makan tu memang entahlah ke mana lah kan, lebih rela berlapar daripada mak suruh makan. Dah habis kalau makan, kita rasa tekak tu pahit tau. Bila selepas nap tu, dia akan rasa macam apa, ubat dia tu terasa. Dan kita memang jenis tak berapa suka nak makan ubat. Ingat lagi kalau macam setiap kali kena makan ubat tu, kalau mak tak nampak je kan, saya akan masukkan ubat tu dalam saluran sinki. Kita pecah-pecahkan, masukkan. Memang tak sanggup lah nak makan ubat lah, tak suka sangat. Tapi bila dah ada si Mary ni, kadang-kadang rasa nak makan tu makan je lah. Sebab dia macam gula-gula kan, sedap. Dia manis, dia sedap lah, dia rasa strawberry tu kan. Jadi kita pun ada kalau, hai Kak Lia, Assalamualaikum Kak Lia. Hai Azira, lama tak jumpa Azira. Sihat ke Azira?
Alifah Azira. Kawan masa dekat Samta dulu, yang dulu asrama. Okey, lepas tu kalau nak cerita pengalaman sendiri tu, memang saya dulu lebih kepada bila demam memang kena urut. Orang kata memang setiap bulan tu memang akan demam lah. Pernah sekali pergi sekolah, masa tu saya sebelum duduk asrama lagi, bila abang hantar, sebab abang saya ni dia isap rokok. Jadi kita duduk sebelah. Kebetulan masa tu kan memang satu lagi memang saya pantang betul lah dengan orang isap rokok ni. Dengan dia punya asap tu lah memang kita tak kuat. Okay, setiap kali tak kisahlah siapa-siapa, kadang-kadang bau sikit pun bakaran sampah ke, memang akan ada rasa dekat paru-paru tu terus sakit. Waalaikumsalam Kak Lia. Hai Kak Huria. Ustaz ada tak tu? Salam kat Ustaz Suhaimi. Okey, lepas tu kan selepas dia dihantar ke sekolah tu, tak lama tu balik terus demam. Hanya kerana hidu asap rokok. Memang masa tu paru-paru saya tak kuat. Masa tu form 2 tak silap. Tapi itulah masa form 1 tu dah memang ada sakit. Masa duduk asrama, bila cek, kebetulan doktor kata kena tahan seminggu duduk asrama. Waalaikumsalam Zira. Sihat Zira? Lama tak jumpa. Duduk mana tu sekarang? Lepas tu bila memang doktor cek seminggu betul-betul duduk dekat hospital. Masa tu yang masa form 1 tu, first time scan paru-paru tu, yang saya pernah cerita sebelum ni, memang dia sebesar penumbuk. Masa tu paru-paru yang sebelah kiri. Maknanya sampai doktor kata nak tak nak memang kena tahan duduk dekat ward. Masa tu dalam memang kita dihantar dengan pihak asrama. Jadi satu malam tu tak ada siapa pun yang jaga kan. Jadi kita ni dengan sakitnya, dengan rasa macam kalau seorang-seorang duduk dekat ward, sedihnya. Dengan tak ada siapa-siapa. Lepas tu memang kebetulan masa tu duduk dekat Hospital Banting. Okay, bila dekat Hospital Banting ni, dengan suasana malam yang memang kata, yelah kita ni bukanlah jenis berani sangat kan, takut punya. Lepas tu memang keesokannya tu barulah mak yang jaga kan. Mak juga jaga kan. Alhamdulillah sihat Zira ya. Rasa Zira anak ramai dah kan juga. Berapa orang dah tu? Okey, lepas tu memang pengalaman masa tu doktor bagi ni je lah, antibiotik je lah, nak bagi kita lega pun je sebenarnya. Bukannya betul-betul sihatkan paru-paru kita. Sebab daripada tahun 4 sampailah ke betul-betul saya sihat tu alhamdulillah dalam 2019 bulan. Itulah sebab saya kan tak perasan sebenarnya untuk makan sendiri ni, bukan khusus pada asma tu kan. Tapi itulah dalam jangka orang kata lama lah tu, daripada darjah 4 hingga ke umur saya masa tu kalau 2019 lebih kurang 37 ya. 37 macam tu lah. Hai. Sehat Hidayah. Alamak. Okey, lepas tu kan bila dah macam tu sampai ke sekarang ni, bila saya makan dan saya akan teruskan makan, dan saya juga akan share kebaikan sendiri. Dia memang macam-macam sebenarnya. Dulu saya dengan asmanya, lepas tu saya memang kurang darah merah yang memang bila kita buat kerja lebih sikit je, dia akan rasa hilang macam
kawalan kita macam tak stabil kan. Orang kata macam nak pitam tu kan. Sampai kan pernah sekali tu bila bangun kan kita macam gelap. Masa memang terpaksa ni pegang tepi-tepi dinding, tepi meja tu. Nak bagi kita jalan daripada dapur ke bilik tu. Ya Allah, memang syukur sangatlah. Yang tu pun saya punya tekanan darah rendah pun dah okey. Sekarang ni dah tak ada tekanan darah rendah tu pun dah tak ada. Lepas tu yang sekarang ni selain daripada asma saya sihat, alhamdulillah. Lepas tu eczema saya pun sekarang ni dah tak ada langsung. Memang tak ada, alhamdulillah. Kalau eczema tu memang Izzah pun kebetulan sama juga. Dia pun eczema, saya pun eczema. Sama-sama kita orang nak pulihkan eczema tu. Tanpa sedar, alhamdulillah, asma saya pun hilang, asma dia pun hilang. Alhamdulillah sangat. Kalau tak memang sama-sama. Memang kalau dia semput seorang tak apa. Kalau kebetulan saya dengan dia semput, sudah, siapa nak jaga kita orang ni? Betul Kak Ima, kurang darah merah ni memang ada nama dia. Kalau saya dulu disebut thalassemia. Kalau anemia tu lagi teruk sebenarnya. Betul-betul Cik Na, memang alhamdulillah sangat kan Cik Na kan. Hai Kak Wan, Assalamualaikum Kak Wan. Betul. Lepas tu macam kalau dulu bayangkan macam saya pregnant, memang dua-dua Caesar. Dan bila Caesar ni dia akan injection dekat tulang belakang tu kan. Dan setiap kali orang yang Caesar je tahu macam mana sakitnya orang Caesar ni. Bila sebab kadang-kadang bila sakit dekat bahagian pinggang tu, dia tiba-tiba akan terasa macam zak. Terus kita akan sudah sakit. Tapi sekarang alhamdulillah memang rasa dah lama dah tak rasa sakit tu. Yang orang kata kita boleh buatlah kerja berat sikit kan. Tak adalah semua nak anemia tu dia terlebih darah putih. Kalau macam thalassemia ni dia adik-beradik dia juga, cumanya thalassemia ni kurang sikit daripada anemia. Anemia tu lagi teruk. Ya betul. Anemia tu dia terlalu lebih dia punya darah putih tu. Jadi tak stabil lah kat situ. Cik Na Rasdun tak turun hingga keluar darah. Betul, sekarang suami saya pun dia kan hari tu first time kalau macam setakat ni dia selalu bila demam je baru saya bagi. Lepas tu hari tu dia test lah nak beli kat saya kan. Dia kata dia nak sokong saya. Okay, hi Fendi. Okay, lepas tu bila dia test tu dalam seminggu 2, memang dia punya berhingus. Lepas tu siap keluar darah, memang dia rasa kering dekat dia punya hidung tu. Lepas tu sekarang alhamdulillah dengan dia punya tu pun hilang. Lepas tu dia punya kulit dia kan selalu kalau orang lelaki kan kadang-kadang ada jerawat kat belakang badan kan. Lepas tu yang tu pun clear, cantik, licin. Memang okey juga tu. Ni nak sambung pula botol yang kedua. Alhamdulillah. Hai Nazmi. Okey, nanti share ya. Moga sama-sama kita tengok kebaikan si Mary ni. Dia dapat membantu sebenarnya ramai orang. Tak kira daripada kecil, daripada sebenarnya kalau macam budak makan pun dia tak kisah. Sebab dia ni, si Mary ni dia ada KKM, kemudian dia lulus SIRIM. Okay, lepas tu dia halal. Okay, ni dia botol si Mary. Okay, ni botol yang dah habis lah. Okay, lepas tu maknanya kalau macam kita terlebih bagi pun InsyaAllah okey. Jadi kalau macam contoh anak-anak demam ke, dia tak sedap badan, tak batuk apa semua, saya bagi je. Hai Kak Ila, Assalamualaikum. Kak Razila, lama tak jumpa. Last kita jumpa rasanya masa ambil konvo je kot. Kan. Okay, lepas tu apa lagi? Sebenarnya banyak. Saya dengan sakit-sakit sendi apa semua,
memang alhamdulillah lah. Sekarang ni kalau macam rasa tak selesa badan je, makan lebih sikit. Sebab dia insya-Allah tak ada efek yang teruk lah sebenarnya. Dia yang paling saya suka memang dia menambah tenaga. Si Mary dia menambah tenaga. Okey, apa kelebihan dia kan? Dia ni si Mary ni dia ada glutathione, kemudian dia ada collagen untuk kulit kita. Tu sebab kulit suami saya alhamdulillah jadi licin. Licin sebabnya sebelum ni dia memang allergic kalau tidur, orang kata pasal aircon walaupun sejam-sejam. Waalaikumsalam Kak Sia, tak apa. Alhamdulillah bagi COD rezeki tu. Okey, solat dulu ya. Betul-betul kena utamakan solat. Okey, lepas tu dia ada vitamin C. So macam kalau kita ni yang jenis lemah, senang sakit, senang demam, jadi kita boleh cover lah dengan vitamin C setiap hari. Okey, kemudian dia ada rasa strawberry. Okey, strawberry ni lah yang menjadikan dia sedap. Kita tak ada rasa macam ubat. Sebab saya tak suka makan ubat. Sebab saya suka memang sangat-sangat membantu saya lah. Okey, sebab dia membantu saya pun jadi tak risau anak tak suka ubat ke apa, dia pun suka makan si Mary ni. Sebab dia macam gula-gula je, hisap-hisap je. Kalau rasa nak cepat habis, gigit je, sedap. Memang sedap. Okey, lepas tu yang paling bestnya sebab dia sebiji tu pun sebenarnya dah memadai. Kalau jenis yang nak apa orang kata, yalah maknanya dia punya harga tu sebenarnya berpatutan sangat-sangat. Sebab pernah saya belilah jenama yang lain tu, dalam dia lebih kurang je macam ni, tapi harga dia RM198, lagi RM2 200. Tapi itulah agak orang kata bila jumpa dengan si Mary ni, so saya akan straight terus dengan si Mary. Okey, jadi siapa-siapa yang nak cuba nanti bolehlah try si Mary. Dari bab tenaga tu memang best sangat. Okey, satu lagi rahsia suami pun suka, kan, menjamin dan orang kata apa, membahagiakanlah rumah tangga. So tak adalah salahkan sana sini kan. Saya makan, dia pun makan. So memang dia sihat dari segi dalaman. Macam adik saya kebetulan baru ni pun dia makan. Dia kata memang dah lama dia cari ubat untuk sihat, baiki dia punya ni, dia buasir. Jadi bila macam dia sakit sawan tu, bila sawan ni dia ada orang kata, bila terkena sawan tu kan dia ada tekanan kan, macam kejang-kejang kaki dia. Kejang-kejang kaki dia, badan dia apa semua, dia akan merengkuk sampai memang macam ni. Kalau orang pernah tengok sawan tu macam tu lah kita tu. Sebab orang sawan dia tak boleh memandu, dia tak boleh apa lagi maknanya dia tak boleh berseorangan lah. Sebab dia kadang-kadang sakit dia tu datang tiba-tiba. Okay, lepas tu bila dia amalkan si Mary ni baru habis sebotol, dia kata memang dia suka sangat dapat baiki dia punya sakit itulah buasir tu. Ya Kak Ima lah, Kak Ima pun sama kan. Terima kasih Kak Syida. Alhamdulillah, memang betul, confirm. Sebabnya biasa orang perempuan ni kan dia macam orang kata agak lambat lah kan. Yalah, kita ni share lah sebab kita pun pengalaman macam-macam. Ada orang kadang salahkan suami, padahal diri sendiri tu tak jaga kan. Sebenarnya kita yang kena jaga. Tak kisahlah, bukanlah setakat nak pasal suami isteri je. Sebenarnya kita memang kena sihat demi mak kita, demi anak-anak kita, dan demi kejayaan kita. Okey. Jadi sebab kita kerja ni nak sampai umur 60 tahun kot, kan? 60 tahun. Agak-agak larat tak lagi nak naik tangga turun tangga, melayan anak-anak kecil darjah 1, darjah 2. Macam saya memanglah sekarang ni kalau ikutkan jadual,
kena ajar prasekolah yang comel-comel tu, yang 5 tahun, yang 6 tahun. Dan kita kena penuh bertenaga nak ajar diorang tu, nak kena jadi macam diorang juga. Diorang lari, kita pun lari. Diorang nak main tu, kita nak main ni, kan? Macam tahun 1 pun. Sebab peringkat budak-budak yang macam ni, murid-murid macam ni, dia tak boleh terlalu strict belajar. Kita kena macam ambil peranan, kita jadi macam diorang. Jadi diorang pun tak adalah takut sangat datang sekolah, takutlah nak jumpa cikgu garang sangat, kan. Jadi bila kita turunkan level kita pada tahap kanak-kanak ni, kat situlah kita guna tenaga lebih. Jadi balik sekolah tu tak adalah penat sangat. Macam tadi pun balik sekolah terkejar-kejar sebab nak pergi ada meeting. Meeting sampai pukul 4:30 lebih kurang macam tu. Tak lama tu lepas solat, mak abah datang pula. Tu yang saya live malam ni. Yalah, tak sedap lah kan, mak ayah kita datang, takkan kita tiba-tiba nak buat kerja kan. Jadi tak apa, kita tangguh dulu. Itu ibarat kita punya kunci syurga, kan. Jadi kita raikan dulu mak ayah kita. Okay, jadi barulah orang kata lapang sikit dah dia, kan. Okey, Abang Lisa sekarang makin larat panjat tangga. Selepas 2 botol. Alhamdulillah, energi semakin bertambah je. Alhamdulillah. Tolong share ya. Yang saya paling terkejut masa tu, ada tak tengok saya punya story masa abah saya panjat pokok. Sebab masa tu pokok ceri tu dia agak terlalu tinggi tau. Terlalu tinggi. Dan abah panjat pokok ceri tu, potong setiap dahan dia. Setiap dahan dia tu memang satu persatu abah potong. Bayangkan umur 72 tahun dengan badan abah yang berisi. Yelah, sebabnya abah kan besar, kan abah tinggi. Lepas tu abah panjat tu, saya pun risau juga sebenarnya. Sebab kebetulan memang abah pun dah amalkan si Mary tau. Alhamdulillah sangat-sangat. Memang kaki dia pun dah kuat. Kaki dia dah kuat. Naik pun dia buat. Lepas tu sampai dahan tu habis, dia pun turun. Okay, Alhamdulillah. Cumanya itulah, kalau macam lengur-lengur sikit tu, kita tolonglah urut kan. Tapi memang sentiasa bila tanya dia, abah, si Mary ada lagi tak? Kalau tinggal sikit je, kita akan top up lah. Kita akan bagi je. Alhamdulillah sangat-sangat. Lepas tu macam mak saya pun, dia ada kencing manis. Lepas tu hari tu ada sekali tu sendi bahagian urat, bahagian tempat. Kalau macam mak ni sebenarnya macam-macam juga, mak selalu juga sakit urat semua kan. Lepas tu hari tu dengan kudis yang untuk kadang-kadang macam timbul bisul, yang tu pun cepat baik. Maknanya macam luka-luka, bila kita makan si Mary ni, memang dia sangat membantulah cepat luka tu sembuh. Okay, inilah dia betul-betul si Mary. Comel je, senang je nak masuk dalam beg. Beg kita kecil pun senang nak bawa, kan. Okay, lagi siapa lagi? Sebenarnya ramai je. Kira macam adik-beradik saya tu, majoriti semua dah mencubalah. Macam adik saya yang yang Ain tu pun, itulah. Tapi syukur sangat, terima kasih founder kita Kak Siti, kan. Nanti apa-apa hal, siapa-siapa yang nak cuba bolehlah, ya, boleh cuba, nak cuba sebotol. Assalamualaikum Fida, mak macam mana, sihat tak? Makin okey? Nanti kalau nak tambah lagi bagi tahu ya. Okey Fida. Okey, lepas tu berapa lama? Okey, saya perasan saya makan Semerin kan asalnya nak baiki eczema saya. Tapi dalam lebih kurang 6 botol. Memang tak perasan. Tiba-tiba memang dah lama tak demam. Tengok anak pun okey, sihat. Hai Zu, Assalamualaikum Zu. Share Zu. Kita share pengalaman sakit asma. Macam-macam sakit sebenarnya. Dah nak berumur kan. Umur pun dah nak masuk 40.
Ada. Itulah, lebih kurang kalau macam 5 botol tu saya makan, sebab nak cepat baik masa tu. Memang tangan ni kita tak tahan, dia pedih-pedih kan. Saya makan 2 pagi 2 malam. Kemudian memang lebih kurang 2 bulan. 2 bulan. Alhamdulillah Fida. Nanti salam kat mak ya. Okey. Zu, ceritalah sikit pengalaman baby si Mary. Alhamdulillah kan Zu kan. Kalau kita kurang tenaga je makan ni, alhamdulillah. Memang nak layan anak kecil-kecil tu. Kan macam Zu dah 4 orang, ada baby. Baby pun cun je muka. Anak lelaki tapi muka kulit dia macam anak perempuan. Dia punya jaundice pun tak ada. Alhamdulillah sangat-sangat seronok sebenarnya bila kita dapat tolong orang-orang lain yang ada sakit kan. Kita tahu kita cuma syorkan je lah. Kalau dia nak, dia cuba kan. Tak salah sebenarnya kita mencuba. Sebab benda ni kita berusaha. Sebab ada orang kadang-kadang dia baca doa, memanglah dia doa, dia nak baik apa semua. Tapi kalau kita tak mulakan langkah dengan usaha mencari ubat tu sendiri, kadang-kadang sakit tu yang melarat. Walaupun doa lama-lama, tapi Allah kata manusia pun kena usaha. Usaha tu kan satu langkah. Kalau kita tak bergerak, duduk situ je, tak ke mana lah kan. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Zu, ceritalah sikit Zu. Ke busy tengok anak buat kerja sekolah? Hai, dah masuk dah En. Sihat En? Assalamualaikum. Share. Esok sehari lagi kita nak jumpa anak-anak tahun 1. So, nak tak nak, kita memang kena ada tenaga lebih sikit. Kan? Tapi setakat ni alhamdulillah lah. Kalau macam contohnya dulu, asal balik sekolah je, petang tu memang terlelap lah, letih semacam kan. Yang ni sekarang, bila balik sekolah, kita masih ada lagi tenaga nak buat tu, buat ni, nak masak ke, nak orang kata apa, adalah kerja yang kita nak buat kan. Tak adalah orang kata terus boom kan, terus terbaring, terus tertidur. Nanti bolehlah nak cuba. Kita ni kadang-kadang kan, bila badan tu sihat, jadi emosi kita sebenarnya kita boleh kawal. Alhamdulillah sangat-sangat kan. Kita tengok apa ni, sebab saya memang seorang pemarah. Sampai tak adalah pemarah macam mana, maksudnya ada benda tak kena je, kadang-kadang kita tak terkawal tau. Rasa macam automatik terus rasa nak marah. Lepas tu nanti mulalah menyesal. Aduh kan. Sampai Izzah siap bagi dia kata apa, Umi ni garang macam singa. Tak tahulah dia tengok singa tu garang macam mana kan. Budak-budak ni pun pandai dia memberi gelaran. Kalau kata Umi, kenapa sekarang Umi dah tak garang macam singa? Itulah sebabnya si Mary membantu kita. Dia mengawal kita punya sihat dalam. InsyaAllah kita pun sihat dari segi luar kan. Memang nak tak nak, apa-apa pun kita berpunca semua dari kita sebenarnya. Kadang-kadang ada satu masalah yelah, ada orang kadang-kadang satu masalah bertimpa satu masalah lagi. Ada orang kata ibaratnya bila jatuh ditimpa tangga, kan, marah sebab stres juga. Ya, memang betul. Cumanya bila kita orang kata betul-betul sihat sebenarnya, benda tu dari dalam kita boleh fikir secara slow lah. InsyaAllah boleh. Ya Mia ya. Saya kadang-kadang nak panggil N pun macam tak biasa, sebab kita dah biasa panggil Mia kan. Rindulah nak jumpa Mia borak-borak depan-depan macam dulu. Hai Kolbi, Assalamualaikum.
Betul. Apa ni, saya dulu kan macam kadang-kadang stres kerja tu. Yelah sebab kita ni kadang kerja, lepas tu balik nanti kat rumah macam-macam kan. Tu ini. Lepas tu memang panggil Mia je lah. Mia. Izzah tanya, Umi buat ni lagi. Ni namanya apa, Dek? Bosan. Bosan pula dah. Namanya live. Saya buat air. Sedapnya air Izzah. Air sejuk ke air suam ni? Entah. Entah. Itulah. Kan Mia kan? Alah, rindunya cerita-cerita dekat asrama. Kawan Umi. Ingatkan kawan saya. Nanti kawan Izzah jumpa minggu depan. Minggu depan tahun 3, 4, 5, 6 masuk sekolah. So kat situ kena gunakan lebih tenaga. Kan Izzah kan? Izzah sambung kerja kat sini. Okey, ada tak apa-apa nak tanya? Contoh macam apa-apa sakit ke apa, nanti kita boleh share cara apa? Ada testimoni macam-macam lah. Yelah sebab si Mary ni insya-Allah lah dalam segi apa orang kata kepelbagaian, sebab ada orang bila makan dia nak baiki sakit yang lain, tapi sakit yang lain pun terawat juga. Sebab dia mencari gali apa masalah kita. Kadang-kadang dari segi proses apa tazkirah apa tu Mia? Lepas tu proses apa penghadaman kita kadang-kadang. Okey Mia, nanti saya tengok kat sini. Tadi ada terbaca satu surah apa ni? Okey, surah Fussilat. Memang ada satu apa tafsiran tu. Nanti saya cerita sekejap ya Mia ya. Okey. Ke Mia nak cerita nak tazkirah tentang apa tu? Tak apalah, saya kongsikan sikit tentang doa Asmaul Husna sikit sebelum kita akhirkan apa live ni. Oh, dah setengah jam juga rupanya ya. Okey. Sama-sama tu yang lain bolehlah dengar sama-sama. Okey, saya cerita sikit je lah. Okey, ini adalah di antara doa yang menyebut nama Asmaul Husna ni. Dalam satu hadis menerangkan ketika Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, ajarkanlah aku sepotong doa yang akan aku baca di setiap solatku. Maknanya, okey, doa ni kita boleh amalkanlah selepas solat. Tapi sebenarnya doa ni macam-macam kita guna. Dalam keadaan kita tengah sedih, kita boleh baca. Dalam keadaan kita tengah bermasalah pun kita boleh baca. Sebabnya terpulang pada kita punya doa dan kita punya keyakinan kita minta betul-betul pada Allah. Okey. Jadi doa tu yang Nabi ajarkan dalam Sahih Bukhari, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka anta ghafurur rahim. Kaedah. Okey, ini maksud dia. Okey, tak apa, nanti saya snap gambar ni untuk saya sharekan jugalah dalam status untuk doa Asmaul Husna ni. Jadi doa ni sebenarnya apa-apa doa pun, bila kita betul-betul niat, kita minta betul-betul pada Allah, insya-Allah dengan hati kita yang terbuka, apa yang Allah uji untuk kita, kita terima dulu. Walaupun dalam keadaan orang kata situasi ceritanya tu macam tak berapa nak okey. Okey, tak apa. Yang lain share dulu ya pengalaman masing-masing sihat dengan si Mary. Saya bacakan maksud doa ni dulu. Okey, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak melakukan aniaya atas diriku dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa terkecuali hanya Engkau. Kerana itu maka ampunilah aku dengan Maha Pengampun. Maka ampunilah aku dengan keampunan yang datang dari sisi-Mu. Rahmatilah aku
kerana sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, saya bacakan sekali lagi ya doa dia. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Okey, sekali lagi maksud dia. Okey, tak apa, yang lain share dulu cerita kisah-kisah sihat bersama si Mary. Saya bacakan semula doa tadi. Okey. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak melakukan aniaya atas diriku dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa terkecuali hanya Engkau. Kerana itu maka ampunilah aku dengan keampunan yang datang dari sisimu. Rahmatilah aku kerana sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, ini dalam hadis Sahih Bukhari. Hai Kak Zal, Assalamualaikum Kak Zal. Dah siap ke tempahan-tempahan yang banyak tu? Satu hari nanti saya akan order juga satu beg tu. Memang comel lah. Seronok tengok Kak Zal buat. Okey, jadi itulah sebenarnya Allah yang Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni. Dah habis ke belum? Kisah sharing tentang pengalaman bersama sendiri. Tak apalah, sebab tadi ada sahabat saya tu, Mia, dia minta saya tazkirah sikit. Kita selit-selit sikit lah. Dan sama-sama untuk kita apa orang kata, nanti sebelum tidur kita muhasabah, ingat semula apa yang kita buat hari ini. Kita minta mohon betul pada Allah. Kita minta mohon Allah ampunkan dosa kita, dosa-dosa lama kita. Sebab kita pun tak tahu setiap setiap diri kita ni, kadang-kadang kita rasa macam tak bersalah, tapi ada orang bila dengar cara kita bercakap, mungkin dia tersalah tanggapan. Bagi dia kita ni macam buat salah kat dia kan. Sebab ada orang dia tak boleh terima cara teguran. Yalah, ada orang cara menerima teguran ni lain-lain. Ada orang dia tegur dengan cara yang kasar, walaupun kadang-kadang bergurau. Tapi yalah, ada orang bergurau pun dia tak boleh nak lebih-lebih sangat kan. Sebab macam dulu saya pun dulu tak belajar pun pasal emosi ni. Sebab saya kena, macam mana nak kata, dulu saya pun sendiri pun tak pandai nak kontrol. Sebab sifat amarah ni dia memang semua orang ada sebenarnya, automatik. Cuma kita lah sendiri yang pandai kawal. Itu sebabnya dulu saya pernah belajar, tak belajar lah pasal emosi ni. Sebab diri sendiri kan, kita nak kenal sendiri diri kita ni macam mana. Oh ya ke? Perlahan je, tak apa dengar. Oh perlahan. Okey, tak apa Kak Zal, InsyaAllah ada rezeki lain tu kan Kak Syida kan. Okey, Mia menjawab tak persoalan tazkirah? Tak apa, nanti kita buat tazkirah lain pula ya. Kita kongsi satu persatu. Okey. Serasanya ada tak lagi nak tanya apa-apa berkaitan, yelah, mungkin orang lain pun ada juga cerita kisah sakit dia ke. Okey, saya cerita sikit ni. Sebelum ni tak boleh makan ke kacang, kaedah ya. Sejak makan semiri, alhamdulillah sekarang dah boleh makan. Kacang apa je tu Kak? Ke semua jenis kacang? Samalah Kak Lia, Kak Asia, sama, tak boleh makan kan. Berbagai masalah pulih, alhamdulillah. Okey lah Mia, InsyaAllah kita share sama-sama. Kita sebab tazkirah ni sebenarnya peringatan bersama. Bukannya saya cakap tu untuk orang lain, sebenarnya cakap untuk diri sendiri. Sebab kadang-kadang kita ni leka kan. Bila kita terleka,
kita tak sedar, kita memang kena cepat-cepat twist. Jangan rasa kenapalah kita je yang kena, orang lain elok je kan. Alhamdulillah, syukur sekarang ni dah boleh lah. Lagu harga tu Umi guna kan? You pun ada lah. Okay Mia, nanti kita sama-sama lagi nak Mia bagi tajuk lah, nak apa, tazkirah tentang apa, ataupun saya ambil je lah daripada tafsir. Sebab kadang-kadang bila kita baca tadarus ni, sebab dalam Quran saya ni bahagian bawah ni ada Kak Aida ni tolong jawab ni. Mia tanya tak boleh makan kekacang tu sebab apa maksudnya ada penyakit GXPD ke? Oh, Kak Asia pun sama. Semua jenis kacang tak boleh. So sekarang semua dah boleh lah. Alhamdulillah, dah boleh rasa. Ya. Macam saya dulu. Yang peliknya bila orang kata bila batuk ubat dia lenas kan. Tapi saya tak boleh. Lenas tu yang paling menjadi buah larangan. Tak boleh makan sikit pun. Memang menghadap lah asmanya. Datanglah semputnya. Tapi sekarang dah boleh rasa. Alhamdulillah, sedapnya buah nanas. Kan, kalau nanas Yankee tu kadang-kadang manis je. Wow, warna tak apa-apa nak terang, tapi manis. Sekarang ni aiskrim ke, ais ke, dah boleh makan dah. Alhamdulillah, sangat-sangat. Assalamualaikum. Okay. Oh ya, kan dulu kan memang glamour. Siapa makan kacang je nanti naik jerawat. Tapi Mia okey kan kulit Mia cantik. Ya. Assalamualaikum Faizal. Ramai pula malam ni. Dalam 93 orang juga ni mata. Terima kasih. Nanti share lagi. Sebab kita share pengalaman, share kebaikan, mana yang kita boleh bantulah siapa-siapa yang ada sakit kan. Sebab si Mary ni insyaAllah dalam segi apa, dia punya pembuatan dia pun memang ni. Ya betul Mia, dulu saya pun migraine. Macam ni bila kadang-kadang kita makan makanan kan, kadang-kadang dia letakkan apa, perisa tu kan. Nanti bila dia tak sesuai tu, saya akan sakit kepala yang sampai berdenyut-denyut tu. Boleh cuba Mia. Memang sangat-sangat best lah. Superb. Ya, dengan dia batuk ke, sakit kepala ke, orang kata apa, tenaga pun bertambah. Mia akan lagi lah frontliner tu, pahala juga tu Mia. Buat kerja insyaAllah Allah bagi pahala. Niat tu insyaAllah. Kak Lia, ada tak apa-apa lagi nak ditanya ataupun yang nak dikongsikan lagi? Tapi itulah Mia, dia penyelamat tau sebenarnya untuk bila anak-anak demam. Tak payah nak sibuk pergi klinik. Bagi 2 biji insyaAllah. Ataupun macam kadang-kadang ulcer mulut kan. Betul, dia ulcer ni kadang-kadang kita nak makan susah sebab nak kunyah, nak apa, pedas ke apa semua kan. Dia akan, orang kata, cepat baik. Betul. Citizen lah saya. Tadi tengok awak pun buat live Betul. Banyak sangat khasiat dia. Tak sangka kan gunakan ikan talapia tu, dia punya apa orang kata, khasiat ikan talapia tu sendiri yang dapat mempercepatkan penyembuhan. Betul. Kadang-kadang boleh. Macam Izzah makan. Kalau macam, ialah contoh dia demam kan, kita bagi dia, InsyaAllah esok pun dah kebah. Tak ada, tak jadi demam. Boleh. Sebab insyaAllah dia tak ada steroid pun.
dia lulus KKM, tak ada steroid. Tu yang okey lah kan. Kalau macam dulu masa Izzah first dia kena eczema tu, naik sangat badan dia dengan cara makan dia yang tahap orang kata macam tak boleh percaya. Dia makan sepinggan 2 pinggan, sampai badan dia naik cabi. Tapi itulah sebab dia kena injection untuk keringkan dia punya luka kat kaki tu kan. Tapi bila selepas amalkan semeri ni, dia stabil balik lah badan dia. Tak adalah berisi sangat macam orang kata macam dipampam. Boleh kan Cik Na kan, semeri supplement all in one, betul. Oh Kak Zal, betul, kacang parah. Air sirap pun tak boleh. Oh ya ke? Minyak bang, tak boleh sapu. Yelah, biasanya DXPD ni lebih kepada baby kan, kanak-kanak. Itulah saya pun baru tahu ni, air sirap pun tak boleh. Alhamdulillah Kak Siti. Duduk bang. Suami saya dah masuk. Aduhai. Terima kasih. Boleh. Betul-betul. Kanak-kanak boleh. Kalau anak dia bagi je semeri. Ya, dia ibaratnya macam protection daripada kita sakit. Dan satu lagi, dia kalau macam kita sakit ni lebih kepada cepat baik. Aduh. Aduh. Hai Farhana. Okeylah, rasanya setakat tu dulu kot malam ni. Nanti kita sambung kisah lain pula. Ke ada apa-apa lagi nak cakap? Oh ya, okey. Semoga cepat baik. Nasyidnya pula senyap lah. Oh ya. Okey, InsyaAllah kalau tak ada aral, minggu depan lah kita sambung lagi. Tapi itulah, biasa kalau petang macam-macam pula kan. Ke nak stay je malam, senang. Ada cadangan. Apa lagi nak cerita? Tak ada idea dah, habis dah. Anak Kak Aida sampai sekarang ke? Yang besar tu? Ke yang kedua? DXPD ni dia memang sakit dia sampai ke besar ya? Saya tak berapa faham lah DXPD ni. Yang tahunya kanak-kanak lah. Okay, nanti sekejap lagi kita nak tengok Kak Ian pula. Kak Ian dah standby ke belum tu? Okay lah. Terima kasih semua yang tengok, yang watching, yang share. Sama-sama kita manfaatkanlah apa-apa kan. Okay, Mia ingat tadi tahu. Okay lah. Sebelum tidur, ingat apa kita nak buat untuk esok hari. Okay. Satu lagi, biarlah kita sentiasa memberi. Okay, memberi apa-apa yang boleh mendatangkan kebaikan dan juga manfaat.
Thank you Cik Na. Selamat malam Kak Lia. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye semua. Alahan. Okay Kak Aida. Okay, Assalamualaikum. Okay, kita jumpa next minggu depan. Okay, kita dengar sama-sama lagu ni. Memang Munajat Asri ni salah satu lagu yang saya suka. Okay. Dengar tak? Lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, mengingatkan kita. Okay. Okay, thank you Anne. Mia. Nak sebut Anne tu kadang-kadang macam tak tersebut. Okay Mia, bye-bye. Thank you. Tak apa, kita share sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye semua.